أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Ini kemuncak daripada surah Al-Fatihah. Setelah kita memuja Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang diajar oleh Allah taala, yang kita tak reti nak puji kerana Allah taala sangat mulia. Tidak ada kata-kata yang boleh kita reka nak puji Allah taala, melainkan Allah taala mengajar kita dengan kalimah yang disebut dalam surah Al-Fatihah, yang kita ulangi pada tiap-tiap rakaat semayang, termasuk semayang-semayang yang sunat. Setelah kita memuja, kita memohon pertolongan, mengabdikan diri kepada Allah, kita minta satu perkara yang sangat penting, iaitulah ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah pada kami, beri petunjuk pada kami, petunjuk ke jalan yang betul. Minta Tuhan tunjuk ke jalan yang betul. Macam disebut dahulu, hidayah ni ada beberapa jenis hidayah. Yang pertama hidayah fitrah ataupun hidayah gharizah, al-ilhamul fitri, al-gharizah at-tabi'iyah, sifat semula jadi yang dicipta oleh Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Hidayah ini ada pada semua makhluk, di antaranya bernafas. Binatang yang jenis ada nyamuk bernafas. Kita bernafas, ikan bernafas, binatang pun bernafas, babi pun bernafas belaka. Hidup di tempat dan kawasan masing-masing. Ikan laut kawasan air masing, ikan air tawar kawasan air tawar. Ada jenis hidup di atas darat, dalam air, boleh darat dalam air. Pohon kayu, pohon yang tumbuh dalam paya, tumbuh di bukit, tumbuh kawasan air masing. Itu adalah hidayah fitrah, hidayah semula jadi. Malaikat alaihimussalam la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak sekali-kali durhaka kerana Allah, buat apa yang Tuhan suruh. Itu fitrah pada malaikat. Malaikat tak ada nafsu, bukan macam manusia ada nafsu, tengok orang puang, tengok orang lelaki. Malaikat tak, lelaki tak puang. Kita manusia ada nafsu, lelaki nak perempuan, perempuan nak lelaki, lelaki hak jantan nak betina, betina nak kat jantan. Ini ialah fitrah ghariziyah, sifat semula jadi yang ada pada makhluk-makhluknya. Hidayah gharizah ataupun fitrah, ilham fitri, gharizah tabi'iyah. Yang kedua hidayatul hawas, iaitulah petunjuk melalui panca indera. Nampak dengan mata, cium dengan hidung, dengar dengan telinga. Hidayah ni ada pada manusia, ada pada binatang, ada belaka. Manusia pun ada, binatang pun ada, budak-budak kecil pun ada. Sakit berasa sakit, ada pada semua. Yang ketiga hidayatul aqal, hidayah mengikut akal fikiran. Ini manusia ada, binatang tak tahu. Binatang dia tahu tapi akal tak tahu.
akal ada. Oleh kerana itulah nampak tanaman hijau dalam pagar lapak pergi tak ke hak orang hak siapa dia tak tanya. Lembu temu dengan rupuk makan tak tanya lagi poh di mana kat mana tak ada. Ini hidayah tu al-akal. Binatang dia tak ada akal, manusia ada akal. Manusia ada akal. Kemudian hidayatul din. Hidayatul din, hidayah berdasarkan kepada petunjuk ajaran-ajaran Allah yang ditentukan, Islam. Hidayah ini memerlukan kepada akal, ilmu dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh berdoa pada tiap-tiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Hidayatul din. Ada orang ilmu ada, cerdik, tak dapat hidayah. Macam iblis. Iblis ni cerdik. Kalau tak cerdik tak pandai tipu orang. Cerdik iblis ni. Kemudian tengok alam ghaib, berkawan dengan malaikat, buang ibadat. Iblis ni bukan main, sehingga malaikat kagum dengan tuk lebah iblis ni kerana kuatnya ibadat. Bila Allah Ta'ala suruh sujud pada Adam setelah diciptakan Adam AS, satu makhluk yang akan diletakkan di atas muka bumi, dijadikan ada jasad, ada akal dan ada roh pada makhluk ini, lain pada malaikat, lain pada binatang, lain pada pohon kayu, lain pada bukit buka. Tubuhnya bukan besar macam bukit, tapi boleh menguasai bukit, boleh bawa benda-benda yang besar, boleh menguasai gajah, dijinakkan dengan akal yang ada pada dia. Ini makhluk manusia yang tak ada pada lain. Allah Ta'ala akan tugaskan makhluk ini di atas muka bumi, beribadat dan memakmurkan bumi. Bermula dengan Adam. Sebaik saja cipta Adam, Allah Ta'ala suruh malaikat sujud untuk menghormati makhluk yang dijadikan oleh Allah, Adam ini. Tiba-tiba iblis tak nak sujud kerana sombong, takabur, tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Iblis tak dapat hidayah dengan sebab dia menyombong sangat. Terdapat kalangan ulama-ulama ahli kitab yang berkumpul di Madinah tunggu kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad mari, tak masuk Islam, tak dapat hidayah. Pasal apa? Takut dah boleh jadi tok muklu, tak boleh jadi pemimpin, tak boleh jadi ini. Bila Nabi mari, Nabi pula diikut oleh orang ramai, dia tak diikut oleh orang ramai. Hilang pengaruh dia, hilang kedudukan, duk pandang ke dunia. Ikut ajaran Nabi maka riba tak boleh. Dan maka ni orang Yahudi kalau dengan puak lain boleh makan riba. Duk berasa kalau ikut Nabi nega tak untung. Tahu Nabi tu betul, tapi tak boleh ikut, susah ikut Nabi ni. Macam pemimpin Mekah yang cerdik. Wa qalu inna tab'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ila thamarat kulli syai'. Dan mereka berkata, pemimpin Mekah berkata, sekiranya kami ikut hidayah huda, hidayah yang membawa ni wahai Muhammad, Quran hidayah daripada Allah, kalau kami ikut, habislah Mekah ni, akan diserang, dibinasakan. Kerana lama ni Mekah tak ada tanaman, tak ada buah-buahan, tak ada rezeki, nak tanam tak boleh, kering kontang. Orang mari Mekah ramai-ramai bawa barang, semua buah-buahan ada di Mekah ni. Seluruh dunia dalam keadaan kafir berlaku, seluruh dunia dalam keadaan jahat berlaku. Hak membawa ni baik,
tapi dia ikut orang ramai. Orang ramai jahat berlaku. Kalau ikut petunjuk yang membawa ni, habislah Mekah. Lupa pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tengok Nabi dengan mata mereka sendiri, tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Golongan orientalis ni ialah orang-orang Eropah, orang putih daripada Belanda, daripada Jerman, daripada Perancis, daripada Amerika, daripada Rusia pun ada, yang mengkaji Islam, mengkaji Quran, mengkaji hadis Nabi, yang boleh menguasai bahasa Arab. Ada antara mereka yang hafal Quran ni, menguasai bahasa Arab, tak masuk Islam, tak dapat hidayah, kerana hati mereka tak ikhlas. Belajar Islam bukan kerana Allah Ta'ala, kerana nak lawan Allah Ta'ala, maka Tuhan cabut hidayah dia. Di sinilah kita disuruh doa pada tiap-tiap rakaat, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku ke jalan yang betul. Kemudian jalan yang betul pula mengaku betul belaka. Tak ada atas dunia orang kata dia tak betul. Yahudi kata Yahudi betul, Kristian kata Kristian betul, Hindu kata Hindu betul, Buddha kata Buddha betul, hak tak ada agama kata ada agama betul, Komunis hak tak percaya Tuhan kata dia betul, hak perokok terang-terang merokok tu kata dia betul juga. Tak ada hak kata dia tak betul. Adakah betul belaka? Tidak, yang betul satu saja. Yang betul satu saja. Yang betul ialah yang dinyatakan oleh Allah itu betul. Satu je. Ada orang kata supaya belaka, ni orang tak erti. Supaya ikut anda lah mana pun. Ni orang tolong tak erti ni. Banyak orang cakap itu, supaya mana-mana pun. Tidak. Tak supaya. Kayu patah kayu kita temu tengah jalan tu tak supaya. Kayu ni hak orang ke tak? Kalau hak orang tak boleh. Kalau bukan hak orang, ada apa dah? Ada halal, ada haram, ada boleh, ada tak boleh. Semua perkara. Jangan kata supaya. Kena faham, kena erti. Ini doa supaya belaka. Ini tak kerti doa lalu. Di sinilah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul. Yang betul ialah mengikut Allah Ta'ala dan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dipilih oleh Allah Ta'ala. Ulama mengatakan yang betul ialah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu makna as-siratal mustaqim. Al-Quranul Karim kata ulama. Ada ulama kata al-Islam, al-haq itu makna yang betul. Supaya je sebutannya lain-lain. Itu khilaf dari segi sebutan saja. Iaitulah petunjuk yang ada dalam Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala nak buktikan Quran daripada Allah, sehingga Allah Taala jadikan Nabi tak tahu membaca, tak tahu menulis, supaya jangan ada orang kata Nabi Muhammad reka buat sendiri Quran. Tidak. Allah Ta'ala pilih Nabi di tengah kota Mekah, kota yang jauh daripada segala tamadun dunia. Negeri yang bertamadun, yang maju ialah Parsi, Rom, China, India, Mesir. Ini negeri-negeri yang bertamadun, yang maju. Mekah ni di tengah padang pasir, tak ada sekolah, tak ada cara belajar di situ. Cara belajar tak ada. Tengah, jauh daripada manusia. Tengok dalam peta dunia, jauh daripada manusia di situ. Tiba-tiba dapat ilmu daripada Allah Ta'ala, Al-Quranul Karim. Yang betul ialah Al-Quranul Karim, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disuruh berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Mengikut satu riwayat dalam satu hadis,
Satu hari Nabi bersama dengan sahabat-sahabat dia, Nabi ambil sebatang kayu ataupun tongkat, toreh atas tanah, toreh yang betul. Kemudian Nabi buat cabang dia, kanan, banyak cabang. Nabi sebut firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu an sabilihi. Sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang betul. Jangan ikut jalan-jalan yang lain, nanti kamu bercerai-berai. Jalan yang betul ni saja, tak ada. Hak cabang-cabang ni semua tak betul. Mengikut satu riwayat lain, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, kamu kena ikut jalan yang betul. Allah Ta'ala jadikan contoh jalan yang betul ni, laksana jalan yang lurus. Ada dinding belah kanan, belah kiri. Ada pintu-pintu yang banyak. Ada orang panggil suruh masuk pintu ni, masuk pintu ni, masuk pintu ni. Ada yang memanggil di ujung, yang memanggil di atas. Yang memanggil di ujung jalan ada orang panggil, atas pun ada orang panggil. Dan satu hadis, yang betul ialah jalan Allah Ta'ala. Yang panggil di ujung tu ialah Allah Ta'ala suruh ikut hidayah dia. Hak panggil di atas tu penasihat ulama-ulama. Yang panggil ke atas, saya ikut jalan ni. Ada pun yang duduk pintu kiri kanan tu ialah iblis-iblis, syaitan yang suruh masuk ke pintu-pintu ni. Pintu-pintu yang lain berjalan Allah, perkara yang diharamkan oleh Allah, sama ada perkara i'tiqad, perkara amalan, perkara akhlak yang diharamkan oleh Allah terlalu banyak. Jalan yang betul ialah Al-Quran yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang benar, yang adil. Ghairil iaitulah jalan alladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Di tafsirul Quran bil Quran, Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran yang ditafsirkan sendiri oleh Allah Ta'ala dalam Quran juga. Di sana ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Macam aqimus salah, dirikan semayang, Nabi tunjuk cara semayang, Nabi menafsirkan. Ada ulama-ulama tabi'in, ulama sahabat, ulama tabi'in yang menafsirkan ayat-ayat Quran. Di sana ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh Quran sendiri, iaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Tafsirnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Ditafsirkan dalam surah yang lain, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka ialah nabi-nabi, nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala, siddiqin, orang yang percaya pada nabi-nabi, syuhada, mereka yang berjuang dengan nabi sanggup mati sehingga mati, salihin, orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang dimerkai ke atas mereka. Al-maghdubi alaihim ialah orang-orang Yahudi. Yahudi yang tahu benda yang betul, tak ikut benda yang betul, tak beramal dengan perkara yang betul. Itu orang Yahudi. Ghadiballahu alaihim, kaum yang Tuhan murka ke atas mereka. Allah Ta'ala sangat murka kepada orang-orang Yahudi, kerana mereka Yahudi ni bukan main. Kalau makan babi tak makan, kena sembelih. Kita boleh makan sembelih orang Yahudi. Wa ta'amuhum hillul lakum, Tuhan kata, ini disebut dalam Quran, makanan-makanan ahli kitab halal pada kamu. Sebab begitu benar. Allah Ta'ala nak tunjuk ke orang Yahudinya bagaimana orang Islam menerima syariat Nabi Musa AS, sehingga sampai hari ini kalau orang Yahudi sembelih, kita boleh makan sembelih orang Yahudi. Sebab begitu. Kita duduk Malaysia ni tak terasa. Kalau duduk di Amerika, duduk di England,
duduk negeri Eropah tu, kita akan bertemu kedai-kedai orang Yahudi yang jual daging. Orang Yahudi cermat, babi tak makan, kena sembelih pula. Dan Quran kata wa ta'amuhum hillul lakum, makanan mereka halal pada kamu. Ini dengan nas Al-Quran. Mazhab apa? Semua mazhab. Bila ada ayat Quran, semua mazhab. Jangan setengah tu dia tak tahu bab ini. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Syiah, Sunni, semua dihalalkan makanan golongan ahli kitab, kecuali dia sembelih babi. Dia ikat babi, dia sembelih, tu tak boleh. Di mana orang Kristian dalam bab ni tak kuat. Orang Kristian makan babi, Yahudi babi tak makan. Sampai begitu. Ini orang Yahudi kuat, tetapi tak ikut Islam, tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim, yang dimerkai ke atas mereka. Allah Ta'ala sangat murka pada orang Yahudi. Kuatnya dia dengan ajaran Taurat, tetapi tak beramal dengan Taurat. Dalam bab makan cermat sangat. Bab hukum hudud, hukum qisas, dia tak laksana. Dalam bab riba kalau dengan orang sama-sama Yahudi haram, kalau dengan orang lain tak apa, riba halal. Ini Yahudi punya pula. Banyak perkara orang Yahudi ni, dengan sebab itu mereka dimerkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dallin, yang sesat pula Kristian. Orang Kristian sesat, memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Siapa latih Nabi Isa jadi anak Tuhan pula dah. Anak Tuhan. Siti Maryam pula bini Tuhan, ada bini pula. Ini teruk Kristian sesat. Kuatnya ibadat, siapa padri tak boleh nikah. Padri tak boleh nikah. Ada mazhab-mazhab Kristian tak boleh nikah padri. Ini sesat. Tak boleh nikah. Padahal Allah Ta'ala suruh kahwin. Tak. Padri tak menikah, tapi berzina senyap-senyap. Itu pula ini sesat. Puak-puak Kristian sesat. Ya Allah, ya Tuhanku, minta engkau tunjukkan aku jalan yang betul, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitulah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang dimerkai ke atas mereka, iaitulah orang-orang Yahudi yang tahu perkara yang benar, tak ikut perkara yang benar. Ada juga orang Islam jadi begitu. Orang Islam, dia Islam dah, tapi perangai macam Yahudi. Bukan Yahudi, perangai macam Yahudi. Tahu Islam ni, tapi tak ikut Islam, tak ikut hukum Allah Ta'ala. Inilah ini perangai Yahudi. Hukum Allah yang ada dalam Quran tak pakar, tak ikut. Banyak hukum yang tak ikut. Semayang saja, puasa saja, zakat saja, haji saja, umrah saja. Bukan main rajin buat umrah, tapi hukum-hukum yang lain tak pakar, tak percaya. Kalaulah Islam ni semayang, puasa, zakat, haji, umrah saja cukup 2-3 pahala Quran. Cukuplah Quran. Ini Quran 30 juzuk. 30 juzuk Al-Quran penuh dengan petunjuk-petunjuk dalam seluruh kehidupan manusia. Semua ada dalam Quran, tetapi tak pakar Quran. Pakar sebahagian, tolak sebahagian. Ini perangai Yahudi. Ini al-maghdubi alaihim. Walaupun kita ni bukan Yahudi, tapi ikut perangai Yahudi. Qawlul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bi thamanan qalila fawilul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celaka dan neraka, Tuhan kata, kepada kalangan orang-orang Yahudi yang menulis kitab dengan tangan mereka. Lalu mereka ini daripada Allah. Ini daripada Allah, padahal bukan daripada Allah. Neraka dengan sebab mereka tulis, dengan sebab mereka
kata ini hukum Allah, bukan merupakan hukum Allah. Termasuklah mahkamah syariat, hukum syariat, undang-undang syariat. Undang-undang syariat, orang berzina berapa ratus riak kena hukum. Undang-undang mahkamah syariat, atas nama syariat. Buat mahkamah syariat, namanya Islam, tapi bukan hukum Islam. Tuhan kata orang Yahudi celaka yang menulis kitab dengan tangan mereka, mengatakan ini daripada Allah, padahal bukan daripada Allah. Ni dia al-maghdubi alaihim. Jangan kena atas kita ni, kena atas kita. Dia singgah hikmah mengapa tiap-tiap rakaat kita kena minta Tuhan tunjuk ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim. Kadang-kadang penyakit orang Yahudi ada pada kita, perangai Yahudi ada pada kita. Waladhdallin, yang sesat tak tahu apa, ngaji tidak, dengar tidak, pakai buat ikut suka je. Ini ad-dallin, yang sesat, termasuk kalangan yang sesat. Lama jumpa orang cakap pelik, dengar orang cakap pelik, tinggi ilmu dia ni, tinggi ilmu ni. Akhirnya pakai semayang, pakai duduk saja, pakai niat semayang batin, semua batin mereka, kerana tinggi doa selalu. Ini ad-dallin, termasuk kalangan yang sesat, yang tak berilmu. Dia berasa dia ilmu, tapi bukannya ilmu. Ilmu mestilah bersumberkan Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kerana Nabi meninggalkan ilmu. Nabi sebut dalam hadis yang banyak, antaranya man sahala tariqan ila al-ilmi sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u bihadha bil ilmi ridan bima yasna wa innal 'alima liyastaghfiru man fis samai wal ard wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil khamri 'ala sa'iril kawakib. Innamal ulama warasatul anbiya ma warasu dinaran wala dirhaman wa innama warasu ilman. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudah pada dia jalan untuk ke syurga. Sesungguhnya malaikat merendahkan sayap mereka kepada mereka yang menuntut ilmu. Sesungguhnya kelebihan orang yang alim, yang ada ilmu, dengan orang yang abid, yang buat ibadat saja, laksana kelebihan bulan di tengah bintang-bintang cakrawala di langit. Sesungguhnya mereka yang ada ilmu itu beristirpa kepada oleh malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ulama-ulama adalah waris nabi-nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan emas dan perak, duit emas perak, dinar dan dirham. Nabi-nabi meninggalkan ilmu. Maka barang siapa yang mendapat ilmu pesaka nabi-nabi mendapat bahagian yang sangat besar, bahagian yang bernilai harganya. Di sini Allah Ta'ala meninggalkan pesaka nabi-nabi dalam kitab Allah yang diwarisi oleh ulama-ulama secara riwayah. Riwayah ialah secara turun-temurun, ulama-ulama yang mewarisi ilmu sehingga sampai zaman Nabi satu-satu, dan dirayah, iaitu secara memahami dengan cara yang mendalam secara ilmu, bukan pakai bahan gambar begitu, tidak. Ini kita kena ingat. Dan sebab itu jangan jadi ad-dallin, mereka yang sesat, yang ikut agama dengan tidak ada ilmu, pakai ikut suka je, tidak boleh. Ilmu ni bukan pakai ambil tengah jalan, mesti dia ambil dengan penuh amanah. Salah satu sifat Nabi ialah amanah. Amanah ni adalah menjaga ajaran Allah dengan cara yang sungguh-sungguh, cara yang amanah. Tak boleh bohong, tak boleh nipu, tak boleh kacik walaupun sedikit pun. Dengan penuh amanah. Itu ilmu, supaya manusia tak jadi sesat. Dan Allah Ta'ala memelihara Islam sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat Islam dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kecuali bila nak kiamat,
maka Islam dibuang, tak ada lagi. Orang ada ilmu pun tak ada, habis tak ada, semua jahil belaka, manusia jadi binatang, maka berlakulah kiamat. Kemudian bila Fatihah kita disunatkan amin. Bila tu imam kata amin, makmum kata amin. Walaupun tengah baca hak lain pun, masa makmum kata, imam kata amin, kena kata amin sama. Kerana apa? Kerana malaikat kata amin. Bila imam kata amin, malaikat kata amin. Apa makna amin? Amin, ya Allah, perkenankanlah, terimakanlah doa ni. Apa yang menariknya, amin ni orang Yahudi pun kata juga, Kristian pun kata juga. Kalau kita buka TV luar negeri, hari Christmas tu saya tengok bagaimana padri-padri baca, pengikut kata amin, 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 amin juga. Perkataan amin ni disebut oleh golongan ahli kitab, dan kita orang Islam disuruh sebut amin bila berdoa, termasuk doa masa baca Fatihah. Sehingga imam kata amin, kita yang tak baca Fatihah dengar imam kata amin, ikut. Kerana masa itu malaikat kata amin, supaya amin kita sama dengan amin malaikat di langit. Wallahu a'lam.